Okey. Boleh dengar tak suara? Okey, boleh. Jelas. Boleh. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini walaupun dah berkali-kali tertunda sebab masing-masing sibuk. Jadi untuk tu sebelum kita mula kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haris sebab kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Okey, jadi sebelum tu nama saya Nurul Wahyuni binti Zakaria dan kawan saya Nur Syafiqah Hanim binti Rosli. Ini macam mana mau Okey, panggil saya formal ke dimaklumkan macam mana? Ustaz Haris ni merupakan seorang guru di sekolah jenis kebangsaan saya boleh panggil Cik Wahyuni je lah. Panggil nama je kan ke mau panggil Ustazah Wahyuni juga? dan Hanim lah. Okey, Wahyuni Hanim. Okey, boleh. Okey. Tak apa, panggil nama je lah. Panggil nama je. Wahyuni dan Hanim. Okey, jadi Ustaz Haris ni merupakan seorang guru di Sekolah Jenayah Kebangsaan Cina Sinwah di Lahad Datu Sabah dan beliau mengajar subjek pendidikan Islam. Jadi tu sikit sebanyaklah latar belakang rakan pembelajaran yang kita undang khas pada hari ini. Okey. Google Meet yang kita laksanakan ni adalah merupakan salah satu tuntutan yang ada kat dalam tugasan kami untuk subjek teknologi dan media pengajaran UDUP 2112. Jadi tugasan ni meminta kami untuk menghasilkan satu produk persekitaran pembelajaran multimedia interaktif di mana ada macam-macam media seperti video dan lain-lain. Jadi oleh itu kami memohon jasa baik Ustaz untuk memberi komen atau cadangan kepada pembelajaran kami supaya dapat ditambah baiklah insya-Allah. Okey, jadi saya teruslah bentang saya punya pelan pembelajaran. Okey, boleh teruskan. Prisoner your entire screen. Sekejap Okey, nampak tak? Boleh nampak tak? Okey. Okey, boleh nampak. Okey, jadi mata pelajarannya adalah pendidikan Islam dan saya akan gabungkan dua bidang iaitu ibadah dan adab. Okey, jadi standard kandungan ibadah adalah memahami dan mengamalkan konsep beristinja dalam kehidupan. Bidang ibadah dan bidang adab menakul dan mengamalkan adab terhadap diri sendiri mengikut sunnah Rasulullah, jaga diri. Dan ini adalah standard pembelajaran dia, menganalisis kepentingan beristinja, mengaplikasi adab-adab sebelum, semasa dan selepas qada hajat. Dan yang ni untuk bidang adab pula, merumuskan kepentingan mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dan akibat mengabaikannya. Dan mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dalam kehidupan harian mengikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, jadi objektif pembelajaran saya yang pertama menentukan 3 kepentingan beristinja dan yang kedua menulis 3 kesan mengamalkan adab menjaga kebersihan. Dan kriteria pula murid dapat menentukan 3 kepentingan beristinja dan murid dapat menulis 3 kesan mengamalkan adab menjaga kebersihan. Big idea-nya badan bersih, ibadah sahih. Maksudnya dan essential questions ya. Apakah badan yang bersih boleh meningkatkan kualiti ibadah dan bolehkah kita beribadah dalam keadaan kotor? Jadi yang ni adalah bukti pentaksiran dia pula. Yang pertama, yang ni dekat set induksi. Murid akan menulis hadis. Ni bukan menulis, ni menyurih. Menyurih hadis Nabi berkaitan dengan kebersihan. Pengetahuan dia hadis Nabi berkaitan dengan kebersihan, kemahiran patutnya menyurih. Dan bukti pentaksiran dia, murid menyurih dan menulis hadis menggunakan aplikasi whiteboard.fi. Lepas tu kedua, menentukan kepentingan istinja dan kepentingan mengamalkan adab kebersihan. Pengetahuan dia kepentingan istinja dan kepentingan mengamalkan adab kebersihan. Kemahiran dia menentukan.
Jadi mungkin perkataan dia, saya akan guna widget ni. Dia macam kita buat quiz tau. Macam satu soalan ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A ni macam mungkin kita tunjukkan murid yang bersih dan gambar B ni murid yang agak macam selekeh-selekeh sikit. Jadi kita buat soalan macam yang mana satukah yang lebih bersih, yang mana satukah yang lebih disiplin, yang mana satukah yang lebih terjamin ibadahnya, macam tu lah. Tapi saya tak teroka sangat lagi lah bookswidgets.com ni, sebab saya tak tahu sangat lagi lah macam mana nak buat dia. Tapi insyaAllah boleh lah dekat aplikasi ni. Dan kemudian menjelaskan kegunaan alat-alat membersihkan diri. Ini pengetahuan dia, kemahiran dia. Yang ni saya guna Google Form je. Lepas tu menyediakan adat-adat sebelum, semasa dan selepas qada hajat ni. Murid mengisi peta minda dekat aplikasi Bookswidget. Dan yang ini murid mencari huruf-huruf bagi ejaan perkataan yang dipelajari. Yang ni dekat konklusi. Yang ni murid guna main game word search dekat whiteboard.ai. Itu je lah sebab tentang buku penafsiran. Dan yang ini dia punya langkah-langkah dia kan, perincian dia. Kalau dekat set induksi, mula-mula murid akan menonton video kisah umum Mahjan yang dia ni seorang tukang sapu masjid Nabawi pada zaman Rasulullah. Lepas tu murid akan menyurih hadis Rasulullah kebersihan yang an-nazafatu syuturul iman. Lepas tu yang ni langkah yang pertama, murid menonton video penerangan. Lepas tu yang ni yang macam saya cakap tadi, yang dia menentukan kepentingan istinja dan kepentingan mengamalkan adab menjaga kebersihan berdasarkan dua gambar yang menunjukkan individu bersih dan kotor. Dan yang kedua ni langkah 2, murid menonton video penerangan. Lepas tu murid mengisi mind map peta minda dengan adab sebelum, semasa dan selepas qada hajat. Dan yang langkah ketiga pula, murid menceritakan tentang bagaimana mereka menggunakan alat-alat membersihkan diri macam bercuci kuku, sabun dan sebagainya. Jadi dekat penutup murid main word search. Dia cari huruf-huruf bagi ejaan perkataan yang dah dipelajari, contohnya macam hajat, istinja dan sebagainya. Itu je lah. Okey, terima kasih Wahyuni atas penjelasan kerja khusus Wahyuni. Dan sedikitlah yang boleh saya betulkan apa yang saya nampak. Okey, boleh buka untuk objektif pembelajaran tak? Objektif pembelajaran. Okey, yang ni. Okey, untuk objektif pembelajaran yang Wahyuni buat ni bukannya tak betul, cumanya kurang tepat. Okey, untuk objektif pembelajaran kita kena ada yang pertama siapa individu, iaitu murid. Okey, murid sudah ada. Murid ni kena buat apa? Menentukan. Okey, sudah ada. Dan tajuknya apa? Kepentingan beristinja. Cuma satu lagi yang boleh lekat macam indikator dia. Kita mahu tengok dia ni dapat menentukan dengan apa. Jadi Wahyuni ni boleh tambah lah, macam contohnya kalau mahu lagi cantik, murid dapat menentukan kepentingan beristinja dengan tepat ataupun dengan betul. Ikut ayat lah yang paling cantik. Kalau contoh kalau bidang tajwid, kita boleh buat membaca dengan lancar ataupun membaca dengan bertajwid. Boleh tambah dengan tepat yang di belakang tu. Boleh tak Wahyuni? Boleh insyaAllah. Di bahagian objektif. Okey, seterusnya di bahagian kriteria kejayaan, ayat Wahyuni tulis macam ni, murid dapat menentukan 3 kepentingan beristinja kan. Okey, kalau mau lagi cantik, contohnya kita buat ayat macam ni, murid dapat menentukan 3 kesan daripada berapa. Kalau ada sikit, ada 3 je kan, tulislah 3 kesan daripada 3 kepentingan beristinja. Dan kriteria kejayaan ni kalau kita mau ukur dia, dah boleh letak sikit sangat. Paling kurang pun murid dapat menyebut separuh daripada apa yang kita belajar. Contohnya kalau kesan mengamalkan ada 5, jadi kita ambil 3. Kita tak boleh ambil 2.
separuh, paling kurang pun murid dapat menyebut separuh apa yang dia belajar ini, dikira sebagai berjaya. Jadi kalau mau cantik ayat tu, kita buat murid dapat menentukan 3 kepentingan daripada berapa kepentingan beristinja. Itu yang lagi cantik lah. Dan apa lagi ya? Seterusnya untuk set induksi. Okey, tadi set induksi Ayuni pilih untuk guna cerita Ummu Majan kah? Ya betul, Kan? Ummu Majan yang tukang Ummu sapu Majan masjid ni tu. tukang sapu. Jadi bukan tak betul, tapi macam nanti bila murid-murid mau teka jadi macam kurang tepat sikit. Dia tukang sapu ni dia tidak fokus kepada kebersihan diri. Ini murid ingat kebersihan tempat. Dia akan teka macam ini apa ni, pekerjaan kan, kita mau belajar pekerjaan ke hari ni. Jadi macam kurang tepat sikit. Jadi apa yang Ayuni boleh tambah baik, contohnya kita boleh cerita kisah ataupun hadis Nabi, tentang kisah Nabi Muhammad, ada dengar apa orang disiksa dalam kubur sebab apa? Sebab dia tak beristinja dengan betul. Jadi daripada kisah itu kita akan soal-soal murid, dan murid dapat teka tajuk apa yang kita mau belajar. Ataupun satu lagi yang paling senang, sebab istinja ni tahun 1 kan ni? Tahun 1 kan? Ya, tahun 1. Tajuk istinja ni. Sebab tahun 1 ni tak boleh berat-berat sangat seindustrinya. Jadi yang paling mudah kita bawa gambar ataupun bahan maujud, alat-alat kebersihan diri. Contohnya shampoo kan, sabunnya. Okey, shampoo tunjuk. Ini apa ini? Okey, murid jawab shampoo. Dan sekali kita simpulkanlah ini semua ni alat kebersihan di diri. Dan sekali kita masuk kepada tajuk istinja. Itu antara cadangan yang boleh dibuatlah. Seterusnya apa lagi ya? Okey, last sekali tadi saya ada dengar macam Ayuni cakap mau guna boost widget kan? Nak guna boost widget, tapi Ayuni cakap Ayuni macam belum teroka lagi. Jadi tak cantik benda tu. Sebab nanti kalau kita belum betul-betul mahir dalam satu aplikasi, kita nak gunakan dalam kelas nanti, takut akan terjadi macam masalah-masalah teknikal. Jadi kita kita guna yang aplikasi yang lebih common ataupun aplikasi yang kita sudah mahir banyak macamnya. Yang paling senang Quizzes lah kan, paling senang selalu gunakan Quizzes. Jadi kita boleh guna Quizzes ke, Moodle ke, yang senang, yang mudah, yang murid-murid pun dapat ikut sekali dengan mudah. Itu je untuk Ayuni. Saya rasa itu je lah untuk Ayuni. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya Hanim boleh teruskanlah untuk bentangkan pelan pembelajaran Hanim pula. Okay, Assalamualaikum. Ustaz nampak tak? Wahyu nampak? Okey, waalaikumsalam. Okey, nampak. Okey, untuk saya pula, saya interkan 2 bidang, iaitu bidang sirah dan juga adab. Dan bidang ni saya pilih untuk tahun 6 lah. Okey, standard kandungan yang saya pilih adalah merumus iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah serta mengamalkan secara beradab dan istiqamah dan merumus konsep adab bernegara. Standard pembelajaran menghubungkan iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah dengan kehidupan, mengaplikasi adab-adab bernegara dan juga menilai ciri-ciri individu yang mengamalkan adab bernegara. Saya pilih 2 tajuk ni sebab kita nak serapkan pada diri murid-murid lah macam mana sifat Rasulullah dalam menyayangi negara Madinah, macam mana dia memperjuangkan, macam mana negara Madinah tu terbentuk. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak bagi murid-murid ni ada sifat cintakan tanah air dengan meneladani sifat Rasulullah. Itu sebab saya pilihlah yang pertama. Sebab tu saya combinekan interkan 2 bidang ni supaya murid nampak. Jadi pada objektif pembelajaran,
murid dapat merumus ketiga-tiga iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah dengan kehidupan dengan baik dalam kehidupan. Maafkan Ustaz. Yang kedua, murid dapat menyatakan ketiga-tiga adab bernegara dengan betul, dan yang terakhir, murid dapat menilai 4 daripada 10 ciri-ciri individu yang mengamalkan adab bernegara dengan baik. Untuk kriteria kejayaan, murid juga dapat merumus ketiga-tiga iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah dalam kehidupan dengan baik. Murid dapat mengaplikasi ketiga-tiga adab bernegara dengan meneladani sifat Rasulullah dengan betul, dan murid dapat menilai 4 daripada 10 ciri-ciri individu yang mengamalkan adab bernegara. Dan the big idea-nya kat sini adalah cintailah negara kita. Jadi essential question-nya yang dapat kita bangkitkan di sini adalah bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia dapat meneladani sifat Rasulullah yang menyayangi tanah air sendiri. Jadi bukti pentaksirannya di sini kita memilih TP4, iaitu murid-murid dapat menganalisis iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah, dan juga murid dapat menganalisis adab bernegara dan mengamalkannya. Dan murid-murid pada akhirnya untuk ditaksir mereka dapat menghasilkan e-poster. Macam mana mereka dapat merumuskan pengajaran yang mereka peroleh daripada peristiwa pembentukan negara Madinah, dan mereka dapat menghubungkaitlah dengan kehidupan. Macam mana adab bernegara dan juga ciri individu yang dapat mengamalkan adab bernegara dengan baik. Untuk step induksinya, murid menonton video berkaitan peristiwa pembentukan negara Madinah yang telah dipelajari pada sesi kelas lalu. Kiranya mereka dah belajar dah sebelum ni tentang macam mana negara Madinah terbentuk dengan Piagam Madinah. Jadinya pun lepas ni untuk sesi pengajaran yang kali ni, mereka pula belajar tentang iktibar lah daripada peristiwa pembentukan negara Madinah tu, apa yang mereka boleh ambil sebagai pengajaran. Okay, lepas mereka menonton video, murid bersumbang saran dalam kumpulan mengenai video yang ditonton dengan menggunakan Google Slide. Guru merumuskan tentang tajuk yang akan dipelajari. Okey, itu adalah seindaksi murid menonton video. Untuk langkah 1, murid menonton video juga tapi berkaitan iktibar. Okay, masa seindaksi mereka refresh balik apa yang mereka belajar tentang macam mana negara Madinah ni terbentuk. Tapi langkah 1 kita baru nak masuk tajuk, iaitu mereka menonton video tentang iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah. Dan untuk di langkah ini saya memilih aplikasi Kahoot lah, maknanya murid menjawab soalan melalui aplikasi Kahoot. Untuk langkah yang kedua, murid melihat kad imbas yang diberikan mengenai adab-adab bernegara dan ciri-ciri individu yang mengamalkan adab bernegara. Selepas tu murid diperlukan untuk membina satu pengemasan grafik menggunakan aplikasi Google. Dan untuk penutup, murid ni menonton video rumusan keseluruhan macam mana nak menghubungkaitkan iktibar peristiwa pembentukan negara Madinah dan juga adab-adab bernegara. Dan akhirnya mereka akan menghasilkan satu e-poster melalui aplikasi Canva. Itu saja Ustaz. Ada apa-apa cadangan, penambahbaikan? Okey, terima kasih Hanin di atas penjelasan. Okey, boleh Hanin buka untuk objektif pembelajaran dah? Objektif Boleh. pembelajaran dulu. Okey, untuk objektif pembelajaran, ayat Anim tu kita tak perlu letak lagi berapa yang kita murid mau dapat, itu kita boleh letak di kriteria kejayaan. Contohnya nombor 1, murid dapat merumus ketiga-tiga iktibar. Itu macam masuk dalam sudah tu. Jadi kita kena buang ketiga-tiga tu. Kita buat umum je, murid dapat merumus iktibar. Terus iktibar, tak perlu letak berapa-berapa. Yang itu kita letak di kriteria kejayaan. Itu yang pertama. Yang kedua,
sedikit cadangan penambahbaikan untuk set induksi, edukasi induksi. Kan murid akan menonton semula, murid akan menonton video tentang pembentukan negara Madinah. Jadi satu yang kita boleh cadangkan ataupun Hanim boleh letak video-video tu ataupun sumber-sumber pembelajaran yang lain dalam aplikasi Padlet. Kalau ada aplikasi Padlet ni, kita wujudkan satu ruang aplikasi Padlet untuk subjek pendidikan Islam, kita letak semua bahan dalam tu. Jadi nanti mudah untuk murid-murid untuk ulang kaji balik, untuk tengok balik. Kalau tak ingat, boleh tengok balik aplikasi Padlet tu. Itu sekadar penambahbaikan untuk set induksi. Dan yang last sekali untuk langkah yang kedua, sedikit penambahbaikan juga, kita boleh suruh murid bentang pengurusan grafik tersebut. Kita guna ataupun suruh murid letak dia punya bahan tu di Google Slide ataupun Google Slide yang ada link di dalamnya. Jadinya murid-murid yang lain pun dapat kita tengoklah hasil kerja rakan-rakan mereka. Itu untuk cadangan penambahbaikan untuk langkah yang kedua. Itu saja Anin. Untuk Anin itu saja. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustaz Haris sebab dah kongsi ilmu dan pengalaman serta tunjuk ajar supaya kami dapat perbaiki lagi produk yang kami akan bina ni. Jadi Alhamdulillah kita dah habislah kan sesi kita. Jadi terima kasihlah kepada Ustaz Haris. InsyaAllah sama-sama. ada kesempatan kita akan bila-bila lagi kalau ada macam ni kita boleh buat lagi sama-sama lah insyaAllah. InsyaAllah. Ambil gambar sekejap. InsyaAllah. Okay, Lagi boleh bantu, kita bantu. Mana yang boleh lah. Okay. Ambil gambar sekejap Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Baik, dah. Okay. Untuk tu kita akhirilah majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah, boleh dah dimatikan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.